Yang sahih di Berita RPM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 11 Julai 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita terus ke paparan utama. Sektor ekonomi tidak ditutup walaupun kes COVID-19 melonjak. Sistem bekalan diubah tangani penyelewengan minyak masak bersubsidi. Tiada cadangan menutup semula sektor ekonomi walaupun kes positif COVID-19 meningkat. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri. Namun, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menasihati 7 juta individu yang masih belum mengambil dos penggalak COVID-19 segera berbuat demikian. Walaupun suntikan itu tidak diwajibkan, namun ia amat penting memandangkan kes positif harian COVID-19 kembali meningkat. Vaksinasi boleh membantu berdepan varian baharu, terutamanya Omicron BA5 yang lebih mudah menjangkiti. Kehidupan seperti biasa, tiada perancangan kerajaan untuk menutup sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi kehidupan kita akan lalui seperti biasa, seperti yang ada pada hari ini. Cuma kitalah yang perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi sekali lagi lah saya nasihatkan siapa yang belum mengambil booster, iaitu 7 juta tadi, silalah mengambil booster. Dan jika ada simptom kepada diri sendiri, cepat-cepatlah jumpa dengan doktor. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui selepas menghadiri Majlis Korban Perdana Parlimen Berak. Saranan pengambilan segera dos penggalak turut dikeluarkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau turut menasihati individu yang pernah positif dan berisiko tinggi untuk mendapatkan ubat antiviral Paxlovid yang disediakan percuma di fasiliti KKM sejak 15 April. Paxlovid ialah pil oral pertama di Malaysia untuk merawat pesakit COVID-19 dengan simptom ringan hingga sederhana. Khairi juga menggesa keluarga Malaysia memakai pelitup muka apabila berada di kawasan tertutup atau sesak. Minggu lalu, kes baharu COVID-19 meningkat 27.9% kepada 21,355 kes berbanding minggu sebelumnya 16,694 kes. Mengubah sistem bekalan antara tindakan tegas yang bakal dilakukan bagi menangani isu ketirisan minyak masak bersubsidi ke negara jiran. Ini antara cadangan pasukan khas jihad tangani inflasi selepas siasatan pasukan itu mendapat bukti yang cukup berhubung ketirisan terbabit. Tegas pengerusinya Tan Sri Anwar Musa, ketirisan menyebabkan pekan di negara jiran berhampiran sempadan negara tidak putus bekalan minyak masak bersubsidi. Ia didapati dijual antara 7 hingga 8 ringgit sekilogram. Kita dah ada cukup maklumat, tindakan sudah pun diambil kepada beberapa, tapi ada lagi. Cuma nasihat kita tolong berhentikan, sebab kalau sistem yang ada sekarang ini tidak juga dapat diperbaiki, saya akan mempertimbangkan merombak keseluruhan sistem bekalan minyak bersubsidi. Dan dia mungkin akan menjejaskan peluang perniagaan bagi setengah orang. Tapi kita tidak boleh mengutamakan beberapa peniaga, tapi kena mengutamakan rakyat. Tan Sri Anwar ditemui ketika program Korban Perdana dan Majlis Akikah di Padang Kala, Kota Baru. Daging daripada 42 ekor lembu korban diagih kepada asnaf.
Perkenal semula kedai khas untuk pembelian barang keperluan bersubsidi kepada golongan sasar. Itu antara cadangan yang boleh dipertimbang kerajaan bagi menangani isu kekurangan bekalan dan ketirisan dalam pasaran. Wujudkan kedai rakyat Malaysia ataupun kedai keluarga Malaysia sebagai contoh, kerana kedai ini adalah hanya untuk membekalkan barangan kepada golongan yang telah dikenal pasti. Maka di sinilah kerajaan berfungsi untuk mengurangkan bebanan dan himpitan rakyat. Tak kala inflasi inilah satu fenomena global, masih ada ruang dan peluang untuk kita mengurangkan beban ataupun implikasinya kepada rakyat. Mekanisme subsidi bersasar harus dilaksana lebih berkesan bagi mengurangkan tekanan inflasi kepada golongan rentan. Penggunaan aplikasi seperti MySejahtera membolehkan kerajaan menyemak data dan memantau rekod penerimaan atau penyaluran barang bersubsidi secara telus sekaligus mengurangkan penyelewengan. Baik, kesesakan dilaporkan di beberapa lokasi sejak tengah hari tadi susulan cuti Aidiladha telah pun berakhir. Perkembangan langsung bersama Syazwani Samsu di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ya, Wani, teruskan. Baik, terima kasih Hazel dan Syaril. Dan apa yang dapat saya gambarkan pada malam ini, trafik semakin rancak dan padat di laluan menelusuri ke Ibu Negara. Dan untuk perinciannya, kita terus saja ke paparan kamera litar tertutup. Dan kita mulakan di laluan dari utara Tanah Air menuju ke Ibu Negara. Di Gua Tempurung, kilometer 305.4, trafik bergerak lancar, terutama di laluan sebelah kiri meskipun kenderaan bertali arus di situ. Seterusnya kita terus ke Bidor di kilometer 339.9, trafik juga bergerak lancar di laluan tersebut. Seterusnya kita beralih ke laluan dari selatan Tanah Air menghala ke Ibu Negara, di mana di Pedas Linggi kilometer 238.75 terdapat kesesakan sepanjang 66.2 km sehingga Senawang yang disebabkan oleh insiden kebakaran sebuah trailer di Air Keroh pada petang tadi. Dan seterusnya kesesakan dilaporkan di Port Dickson kilometer 259.5 yang itu menghala ke arah utara ke Seremban sepanjang 3 km. Kita beralih ke kilometer 61.8 di Bentong, kenderaan dilaporkan dan bertambah di situ. Situasi yang sama juga dapat dilihat di Gombak pada kilometer 19.8. Baik saudara, peningkatan jumlah kenderaan ini dijangka akan terus meningkat sehingga tengah malam nanti. Justru saya kini berada bersama dengan Penolong Pengarah Kanan Pemantauan Operasi LLM Muhammad Ikram Azras Razi. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, terima kasih Wani. Baik tuan, mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton berita perdana pada malam ini, apakah jangkaan trafik menjelang tengah malam nanti? Okey, baik, terima kasih Wani. Okey, untuk makluman semua, memang kebanyakan trafik di lebuh raya utama negara sekarang memang kebanyakannya padat dan sesak, di mana kebanyakan lebuh raya ada sesak disebabkan trafik ataupun pertambahan kenderaan yang banyak tanpa berlaku sebarang insiden kemalangan yang serius. Kecuali berlaku satu kemalangan di lebuh raya Pantai Timur, di mana kami dimaklumkan sebentar tadi terdapat kenderaan terbalik di lebuh raya Pantai Timur daripada Sungai Besi ke Dungun, di mana jangkaan kelewatan dijangka berlakulah, di mana kesesakan sepanjang 5 km. Justru kami jangkakan trafik sehingga tengah malam ini akan berlaku pertambahan trafik ataupun jumlah trafik sebanyak 1.2 juta berbanding semalam 1 juta ataupun hari Sabtu 500,000, di mana semua kenderaan menuju ke arah selatan. Baik tuan, mungkin boleh kongsikan apakah langkah yang dilaksanakan bersama dengan syarikat lebuh raya konsesi bagi mengurangkan kesesakan? Okey, untuk makluman semua, pihak PLAS dengan kerjasama PDRM telah melakukan satu inisiatif pelaksanaan penggunaan smart lane ataupun penggunaan bahu jalan di 3 lokasi yang kita telah kenal pasti, iaitu di laluan Sungkai Slim River kilometer 367 hingga kilometer 371, kedua di laluan PD Utara dan juga Seremban kilometer 260 hingga 263, dan juga ketiga di laluan Senaik Utara kilometer 19 hingga kilometer 27. Jadi kami mohon supaya orang ramai dapat menggunakan laluan smart lane dan mengikut arahan melalui VMS yang disediakan. Baik tuan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama RTM pada malam ini. Baik, saya kira rakan setugas saya yang kini berada di Tol Gombak, Nurul Asmawati Harun, sudah pun bersedia dengan laporannya. Kita terus saja bersama dengan Nurul di sana. Silakan.
Baik Wani, terima kasih. Berdasarkan pemerhatian kami di Plaza Tol Gombak berserta makluman daripada pihak Ani Berhad, sejak sekitar 5 petang tadi, kesesakan berlaku sejauh 14.9 km dari kilometer 76.6 hingga Plaza Tol Bentong, Karak Bentong. Kenderaan juga bergerak perlahan kira-kira 3.1 km dari Plaza Tol Bentong, iaitu di kilometer 58.6 Bentong Lentang. Di Lebuhraya Pantai Timur LPT 1 pula, aliran trafik sesak sepanjang 3.2 km dari Plaza Tol Karak, iaitu di kilometer 76.6 Karak. Sehingga 7 malam tadi, jumlah trafik yang melalui KLK dianggarkan mencecah 97,176, manakala LPT 1 merekodkan sejumlah 47,768 kenderaan. Peningkatan jumlah kenderaan secara purata dianggarkan sebanyak 20% daripada kebiasaannya. Berkemungkinan ada yang masih belum memulakan pergerakan pulang berikutan cuti sekolah yang masih berbaki sehari lagi esok. Jadi meskipun berlaku peningkatan kenderaan, keadaan trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Dan perkembangan terkini dapat kita saksikan kenderaan masih bertali arus namun masih terkawal, dan saya difahamkan berlaku kesesakan sepanjang 2.1 km di LPT 1 menghala ke Ibu Negara dari kilometer 78.7 hingga kilometer 76.6 Karak sejak 7 malam tadi. Manakala di Lebuhraya KL Karak, aliran trafik perlahan di laluan Karak Bentong, Bentong Lentang juga dari kilometer 55.6 hingga kilometer 52.0 Lentang. Aliran trafik juga sesak di Bukit Tinggi. Situasi sama berlaku di Gombak, kenderaan sesak sejauh 700 meter dari kilometer 20.5 hingga kilometer 19.8 berikutan pertambahan kenderaan menghala ke Kuala Lumpur. Syahrir dan Haizal, setakat ini dahulu gambaran yang dapat kami kongsikan di Plaza Tol Gombak. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Nurul, terima kasih untuk perkongsian yang dibawakan dari Plaza Tol Gombak. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di Baling. Sementara menunggu kediaman baharu siap dibina, penduduk yang hilang tempat tinggal akan ditempatkan di rumah sewa di sekitar daerah itu. Baik, untuk perinciannya kita langsung bersama Rashid Jali di Baling. Rashid, teruskan. Terima kasih Syahril dan Haizal di Angkasa Puri. Penduduk yang terjejas banjir yang hilang kediaman ketika berlaku arus deras baru-baru ini akan diberikan rumah untuk disewa. Sebelum rumah sebenar siap untuk mengulas selanjut, saya kini bersama dengan Ahli Parlimen Baling yang berhormat Datuk Seri Aziz Rahim. Baiklah Datuk, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan mengenai sewaan rumah. Terima kasih Saudara Rashid. Hari ini genap seminggu tragedi ini telah berlaku dan hampir 1,493 rumah telah dikenal pasti dan 17 rumah yang telah hilang lenyap 100%. Alhamdulillah setakat hari ini saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak kerajaan, khususnya Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dan seluruh agensi kerajaan, NGO, orang perseorangan yang telah sudi datang membantu ke daerah Parlimen Baling ini. Walau bagaimanapun, untuk makluman, ada beberapa cadangan nak tinggal di kontena, bina kontena di kawasan pekarangan masjid tawarkan dan sebagainya. Hari ini kita telah selesaikan 17 rumah yang telah hilang hanyut 100%. Kita telah sewakan 9 buah rumah, mereka dah pindah untuk disewakan, dan sebaliknya dalam minggu ni sebahagian yang selanjutnya daripada 17, 9 dah selesai, yang baki dalam minggu ni kita akan carikan rumah untuk disewakan. Pusat Hikmat Parlimen Baling akan uruskan pembayaran sewa dan sebagainya untuk rumah ni dan isikan dengan segala perabot yang keperluan yang mereka perlukan, yang mana kita akan mulakan daripada besok. Inilah berkaitan dengan yang mana 17 rumah. Yang lain-lainnya insya-Allah pihak Kedah, KKLB, Kementerian Luar Bandar akan mencari tempat tapak di kawasan Kedah dalam pekarangan Kedah untuk membinakan dalam jangka masa yang panjang. Kita harap 6 bulan ni kita dapat selesaikan untuk rakyat kami yang telah kehilangan keseluruhan rumahnya. Mana sewaan itu akan ditanggung oleh Pusat Hikmat Parlimen Baling selama 6 bulan. Kami dah bincang dengan semua. Inilah mereka-mereka yang telah menerima rumah. Dan satu lagi berkaitan dengan masyarakat air. Masyarakat air di kampung ni juga telah saya selesaikan pagi
pagi tadi, kita telah panggil pengurusi masyarakat air, Saudara Rashid yang ada, Saudara Malik yang ada belakang saya ni telah menyelesaikan. Mereka akan pasang puli-puli pipe ini besok, dan dalam masa 2 hari 3,000 rakyat baling akan dapat balik air minum dan air bersih, air mandi untuk mereka. Ini di antara usaha proses. Selain pada itu, pada rumah-rumah yang terjejas banjir yang besar, kita dah mula hantar peralatan perabot elektrik, katil, tilam, bantal dan sebagainya. Kita dah mula hantar. Setakat hari ini dah hantar 472 buah rumah. Kita ada lebih kurang lagi 800 rumah, sebab rumah-rumah ni masih lagi dalam pemulihan, proses pembersihan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah datang. Yang penting pada hari ini, Saudara Rashid, saya ingin maklumkan kepada semua rakyat di sana, untuk rakyat Baling jangan risau. InsyaAllah kita sedang usahakan yang sebaik mungkin, yang terbaik, dan semua pihak termasuk Perdana Menteri sedang memantau setiap inci bantuan yang akan disalurkan ke dalam daerah Parlimen Baling dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Hanya apa yang rakyat Baling mahukan kini, adakah tempat ini masih selamat untuk didiami? Inilah mana-mana agensi kerajaan yang harus bertanggungjawab untuk melaporkan kepada rakyat, khususnya seluruh kawasan Masjid Iboi dan Mukim Iboi ini, untuk menyatakan kepada mereka bahawa mereka ni selamat duduk di kediaman yang lama. Kawasan ini selamat. Itu saja, sebab masih lagi ada takungan air. Dan hari ini juga dapat maklumat hujan ribut petir, tapi alhamdulillah tak berlaku. Jadi mereka dalam keadaan trauma. Mereka masih lagi takut apa yang sedang berlaku. Ucapkan terima kasih juga pada pihak JPS yang tak henti-henti mengorek pasir, sungai dan sebagainya. Jadi saya berharap sangat semua pihak berganding bahu untuk dapat bagaimana kaedah untuk kita menyelesaikan jangka masa yang panjang untuk rakyat Baling yang himpit dengan tragedi yang sudah 1 minggu mengganggu seluruh emosi rakyat Baling ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Itu dia tadi Datuk Seri Aziz Abdul Rahim yang juga ahli Parlimen Baling. Untuk itu kembali dulu bersama Haizal dan juga Syahril di Angkasa Puri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang ada ini, saya Don Daniel Don Biajid, salah seorang daripada pengacara rancangan Salam Baitullah, ingin mengucapkan kepada anda selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di 10 hari pertama Zulhijjah dan amal ibadah korban kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, hai, saya Cik Man, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Berhati-hatilah ketika memandu di jalan raya, ingatlah orang tersayang yang sentiasa menantikan kepulangan itu. Keluarga Malaysia, khususnya golongan B40, M40, anak muda serta pembeli rumah pertama kini berpeluang memiliki rumah menerusi Karnival Jom Beli Rumah 2022. 10,000 unit rumah ditawarkan dan pelbagai pembiaya terlibat bagi membantu golongan yang menghadapi kesukaran membeli rumah mampu milik. Dapat kita kata semarakkan atau dapat kita cuba buka ruang lantai seluas-luasnya untuk rakyat Malaysia yang setelah melalui proses pemulihan, setelah kita keluar daripada MCO dan setelah kita mula merasakan pergerakan-pergerakan ekonomi, agar pemilikan perumahan ini dapat mendapat sambutan daripada kalangan pihak pembeli. Saya punya target adalah lebih kepada pembeli-pembeli kali pertama, sama ada B40 atau M40. Karnival disertai 40 pempamer berlangsung 15 hingga 17 Julai di pusat pameran Mid Valley sebelum diperluas ke seluruh negara.
Selepas hampir sedekad beroperasi, Malindo Air dijenamakan semula sebagai Batik Air yang menawarkan perkhidmatan penerbangan lebih kompetitif sekitar rantau Asia Pasifik. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pelancaran pesawat Boeing 737-8 baharu milik Batik Air turut mencipta sejarah sebagai syarikat penerbangan pertama negara yang memiliki pesawat itu. In the Asian Pacific and vice versa. Batik Air will promote the seamless transfers of these passengers via KLIA and further develop the strength of its network with a Lion Group of airlines as well as its partnership with other airlines. This will enhance the future growth and connectivity for Kuala Lumpur International Airport and the Malaysian aviation market. Batik Air memperkenalkan semula 17 pesawat miliknya tahun ini dalam usaha merancakkan lagi industri penerbangan. Keupayaan pesawat yang terbang hingga 8 jam itu membolehkan peningkatan penawaran perkhidmatan termasuk membuka laluan baharu ke Karachi, Pakistan dan beberapa destinasi lain. Turut dibuka semula laluan ke Melbourne, Brisbane selain destinasi baharu seperti Phuket dan Surabaya. Kerajaan menggalakkan persaingan dalam industri penerbangan bagi merancakkan kemasukan pelancong ke negara ini. Bagaimanapun, persaingan itu perlu menepati aspek yang ditetapkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Reputasi yang berlainan lebih premium. Jadi saya rasa masing-masing ada positioning yang berlainan, tapi kita galakkan. The more the merrier of course, tetapi kita kena lihat secara realistik mana di mana, bagaimana kita dapat mempertingkatkan. Bagi Malaysia, kita nak bawa lebih pelancong datang ke sini. Dan dengan adanya lebih banyak destinasi, itu berlaku di Timur Tengah. Banyak bandar-bandar besar dia tarik lebih banyak pesawat datang ke sana supaya mereka menambah jumlah penumpang ataupun jumlah pengunjung ke negara masing-masing. Jadi Malaysia ni ada potensi. Persaingan sihat antara syarikat penerbangan akan membolehkan pengguna memilih syarikat yang lebih menjimatkan. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Bersua kembali. Kempen kebersihan masyair mencapai matlamat apabila Jemaah Haji Malaysia memberikan kerjasama dengan memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih dan selesa. Pencapaian itu bertepatan dengan slogan kebersihan mencerminkan kemaburan haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata ini dibuktikan apabila kawasan ibadah di Arafah dan Muzdalifah ditinggalkan dalam keadaan bersih dan tersusun. Saya rasa bahawa hasil daripada kebiasaan mereka semasa kempen di Maktab dahulu di Mekah dan seterusnya apa yang telah mereka lakukan di Arafah dan juga di Muzdalifah, alhamdulillah setakat ini kita lihat bahawa para jemaah haji terus juga menjalankan usaha-usaha kempen kebersihan ini di perkemahan di Mina. Beliau turut berpuas hati apabila jemaah mengekalkan budaya tersebut ketika di Mina dan berharap kekal sehingga tamat operasi masyair agar mendapat reaksi positif Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Datuk Seri Syed Saleh berkata demikian selepas merasmikan kempen kebersihan masyair di Mina. Tindakan membatalkan lesen agensi pelancongan yang dikaitkan dengan 380 jemaah haji terkandas di KLIA Khamis lalu akan dilakukan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya jika didapati bersalah. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya masih menunggu laporan siasatan daripada PDRM. Kami memang boleh mengambil tindakan. Ini yang kita nak lihat. Kalau mereka melanggar apa-apa peraturan di bawah undang-undang kita, insya-Allah kita akan mengambil tindakan kerana kita tidak mahu mereka yang terlibat ini adalah orang-orang yang mengharapkan sangat untuk pergi naik haji.
Syarikat pelancongan digesa mematuhi syarat ditetapkan MOTAC melibatkan visa bagi mengelak perkara sama berulang. 85 rakyat Malaysia di Sri Lanka dilapor selamat walaupun berlaku ketegangan di negara itu. Kementerian Luar bersedia memindahkan rakyat Malaysia di sana jika keadaan bertambah buruk. Perkembangan semasa situasi di Sri Lanka dipantau rapat dan warga Malaysia yang berhasrat untuk ke Sri Lanka diminta menangguhkan dahulu perjalanan buat masa ini. Setakat yang kita tahu, 85 orang rakyat Malaysia yang ada di sana dalam keadaan yang selamat. Kita nasihatkan mereka supaya jangan keluar dari rumah masing-masing, duduk di rumah saja, jangan keluar. Dan sekiranya ada apa-apa bantuan yang diperlukan, hubungi kedutaan. Baik, berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Syairul, apa yang menarik? Teruskan. Baik, terima kasih. Vietnam halangan Malaysia ke final. Djokovic hampiri rekod Nadal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan kejuaraan bola sepak bawah 19 tahun AFF di Indonesia. Malaysia muncul naib juara kumpulan B selepas tunduk kepada Laos 0-1 pada aksi terakhir petang tadi. Skuad kendalian Hassan Sazali Waras itu bakal bertemu juara kumpulan A Vietnam di peringkat separuh akhir Rabu ini. Skuad negara turun dengan misi memburu kemenangan bagi melangkah ke peringkat kalah mati sebagai juara kumpulan. Bagaimanapun mereka yang bergelut ketika menewaskan Timor Leste 4-3 sebelum ini sekali lagi gagal menunjukkan aksi yang meyakinkan. Sebaliknya Laos yang berjaya menguasai permainan dan mendapat gol kemenangan menerusi jaringan penalti pada minit ke-68. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara dengan 7 mata. Manakala Laos pula yang muncul juara kumpulan dengan 12 mata akan berdepan Thailand dalam satu lagi aksi separuh akhir. Hajat beregu wanita Wan Natasha Roslan dan Sin Lee Jin menghadiahkan pingat buat kamp bowling negara tetap cerah meskipun terkandas di separuh akhir kejohanan dunia 2022 di Alabama, Amerika Syarikat siang tadi. Pasangan Malaysia itu tewas kepada lawan dari Denmark Mika Goldbeck, Mai Ginger Jensen dengan jatuhan pin 213 berbalas 248 dan 215 berbalas 225 di peringkat 4 terakhir. Natasha dan Lee Jin sebelum ini menjadi harapan terbaik Malaysia membawa pulang pingat emas kategori beregu wanita selepas beraksi cemerlang sehingga ke separuh akhir. Mereka memulakan kempen dengan menyingkirkan lawan dari Puerto Rico di pusingan 16 terbaik dan kemudian mengetepikan pasangan Belanda di suku akhir. Prestasi cemerlang tersebut bagaimanapun gagal diteruskan apabila terpaksa tunduk di tangan beregu Denmark pada penentuan ke final. Begitupun Natasha dan Lee Jin berpeluang mengubati kekecewaan itu apabila turun berdepan Juliana Franco, Clara Guerrero dari Colombia bagi penentuan pingat gangsa pagi esok. Perlawanan itu juga memberi peluang kedua buat Lee Jin untuk membalas dendam terhadap Clara selepas tewas di pusingan 16 terakhir perseorangan wanita sebelum ini. Sementara itu dalam acara perseorangan lelaki, dua wakil negara Muhammad Rafiq Ismail dan Timmy Tan gagal meneruskan kemaraan selepas disingkirkan pemain Kanada dalam pertarungan sengit di suku akhir. Muhammad Rafiq terlepas slot ke separuh akhir apabila tewas 1-2 menentang Graham Fack, manakala Timmy turut tewas 1-2 kepada Darren Alexander. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat pada kejohanan sukan dunia adalah pada edisi 2009 di Taiwan dengan pencapaian 2 kilauan gangsa. Manakala pencapaian terbaik pula ialah ketika merangkul emas acara beregu campuran menerusi gandingan Sharon Lau Daniel Lim pada edisi 1997 di Finland.
Kita beralih ke perkembangan olahraga. Teka-teki mengenai hala tuju pelari pecut muda negara Muhammad Azim Fahmi bakal terjawab apabila satu perbincangan secara bersemuka akan dilakukan dalam masa terdekat dengan atlet yang sedang meningkat naik itu. Ketua Jurulatih Skuad Olahraga Kebangsaan Muhammad Manshaha Abdul Jalil berkata, perbincangan itu bagi mencari persefahaman tentang destinasi Muhammad Azim yang menerima beberapa tawaran melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Katanya selain Muhammad Azim, perbincangan tersebut turut melibatkan banyak pihak termasuk ibu bapa dan jurulatihnya Muhammad Amir Izwan Tan Abdullah. Difahamkan, atlet berusia 18 tahun itu telah menerima tawaran antaranya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Teknologi Mara selain dua tawaran keluar negara daripada Universiti Winona dan Minnesota, Amerika Syarikat. Muhammad Azim yang memperoleh keputusan 6A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia mempunyai catatan peribadi terbaik 10.28 saat bagi acara 100 meter dan 20.89 saat dalam 200 meter. Dia juga berjaya mengesahkan penyertaan dalam kedua-dua acara itu pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali Colombia dari 1 hingga 6 Ogos depan. Untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan sukan tenis. Bintang Serbia Novak Djokovic mempamer kebangkitan menakjubkan ketika menjinakkan pemain Australia Nick Kyrgios dalam pertarungan 4 set pada final kejuaraan Wimbledon semalam. Ini kali keempat berturut-turut Djokovic menjulang gelaran dalam kejohanan di atas gelanggang rumput tersebut. Djokovic turun beraksi di final dengan rekod tanpa kalah dalam 27 perlawanan di Wimbledon. Bekas pemain nombor 1 dunia itu bagaimanapun dikejutkan dengan permainan cemerlang Kyrgios yang mendominasi set pertama dengan 6-4. Namun Djokovic mula mempamer taring sebenarnya apabila bangkit di set kedua dengan kejayaan 6-3 serta mengekalkan momentum kemenangan di set ketiga dengan 6-4. Kyrgios yang beraksi di pentas final Grand Slam pertama dalam kariernya cuba memberi tentangan kepada Djokovic di set keempat apabila mengikat kedudukan 6-sama. Bagaimanapun, ia masih belum cukup untuk menghalang Djokovic daripada memenangi set tersebut menerusi tiebreak 7-6 sekaligus menjulang gelaran Wimbledon buat kali ke-7. Ketika ini Djokovic telah memenangi 21 kejuaraan Grand Slam sepanjang kariernya, ketinggalan satu gelaran di belakang pemegang rekod Rafael Nadal yang memenangi 22 kejuaraan. Beralih ke bola sepak, pengurus Liverpool Jurgen Klopp menyifatkan setiap pertemuan dengan musuh tradisi Manchester United adalah amat penting meskipun ia hanyalah aksi persahabatan. Dua kelab delegasi Liga Perdana Inggeris itu akan memulakan siri jelajah pramusim 2022 mereka di Bangkok, Thailand dengan berdepan sesama sendiri malam esok. Ketika ini, Klopp dan pemain skuad The Reds telah pun berada di Bangkok sehari selepas ketibaan United. The two big clubs face each other. We know that. We respect United a lot, but when we meet them, we want to beat them. That's normal. But I expected a tough game for us because it will be the first game. Tiket perlawanan tersebut dijual dengan harga mencecah 25,000 baht bersamaan $700 Amerika. Ia juga perlawanan pramusim luar negara pertama diadakan kedua-dua kelab sejak COVID-19 melanda dunia. Selepas ini Liverpool akan meneruskan siri jelajah Asia mereka ke Singapura, manakala The Red Devils pula akan ke Melbourne, Australia bagi beberapa aksi persahabatan. Sementara itu, juara bertahan Liga Perdana Inggeris, Manchester City memperkenalkan pemain baru mereka kepada para peminat di Stadium Etihad. Pada majlis itu, penyerang Norway Erling Haaland sudah pastinya menjadi tumpuan utama penyokong The Citizens. Haaland sebelum ini mengikut jejak langkah bapanya, Alfie, yang pernah beraksi di Leeds United dan Manchester City kira-kira 20 tahun lalu. Penyerang berusia 21 tahun itu dibeli daripada Borussia Dortmund dan akan mengetuai jentera hadapan skuad kendalian Pep Guardiola musim depan. Turut diperkenalkan ialah seorang lagi penyerang, Julian Alvarez, yang berusia 22 tahun dan dibeli daripada klub River Plate. Seorang lagi ialah penjaga gol berusia 29 tahun, Stephen Ortega, yang bakal menjadi pemain sokongan kepada penjaga gol utama City, Ederson.
Dan kita beralih ke perkembangan Formula One. Pemandu Ferrari Charles Leclerc memenangi perlumbaan Grand Prix Austria dengan penuh dramatik apabila berjaya menewaskan pendahulu kejuaraan Max Verstappen meskipun mengalami masalah pada jenteranya di litar Red Bull Ring. Leclerc memberi cabaran sengit kepada Verstappen dengan memintas pemandu Red Bull itu 3 kali sebelum berdepan masalah pendikit minyak di beberapa pusingan terakhir. Dia bagaimanapun lega selepas berjaya melintasi penamat dengan kelebihan 1.5 saat ke atas Verstappen. Ini kejayaan ketiga pemandu kelahiran Monaco itu selepas kali terakhir melakukannya di GP Australia April lalu dan GP Bahrain pada Mac. Verstappen pula yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua masih selesa mendahului Leclerc dengan 38 mata dalam kejuaraan pemandu dunia. Juara dunia 7 kali dari Mercedes, Lewis Hamilton turut berjaya menaiki podium di tempat ketiga. Ini kali ketiga berturut-turut pelumba kelahiran Britain itu menamatkan saingan di tempat ketiga. Rakan sepasukan Leclerc, Carlos Sainz, pula tidak mampu menamatkan perlumbaan ekoran kerosakan enjin jentera yang terbakar ketika baki 14 pusingan. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 11 Julai 2022. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, salam hormat. Kita berjumpa lagi. Kembali. Basikal buluh dari Indonesia kini kian popular. Apa kelebihannya? Sama-sama kita saksikan dalam segmen Hashtag. Pembuatan basikal daripada buluh yang dicipta oleh lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Singgih S. Kartono, kian popular setelah ciptaannya digunakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Basikal itu dihadiahkan Presiden Joko Widodo ketika Albanese mengadakan lawatan ke Indonesia. Basikal buluh yang dikenali sebagai sepedagi semakin mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Sepedagi merupakan kombinasi sepeda dan pagi diperbuat daripada buluh betung. Selain mesra alam, berdasarkan kajian, buluh mempunyai kekuatan yang sama dengan keluli. Dan ini pula kisah seorang pemuda, Tuan Iskandar, Tuan Ibrahim, yang terpaksa melepaskan lembu kesayangannya untuk dijadikan korban sempena Aidiladha semalam. Video detik terakhir dia menghabiskan masa dengan haiwan tersebut sebelum dikorbankan tular. Gelagat lembu yang menyondol belakang badan tuannya seolah-olah mahu bermanja buat kali terakhir. Video yang dikongsikan ini mendapat lebih 1.6 juta tontonan. Baik, ini pula seekor panda gergasi betina, Xuan yang merupakan panda tertua di Mexico dilaporkan mati pada usia 35 tahun. Jabatan Alam Sekitar Bandar Raya Mexico memaklumkan bahawa panda itu mati di Zoo Chapultepec. Namun punca kematian tidak didedahkan. Xuan mati pada hari lahirnya yang ke-35. Haiwan itu sempat menikmati kek kurma dan apel yang menjadi makanan kegemarannya. Baik, berita perdana 11 Julai berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.